Tak tahu ke ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya dah start record Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mulakan kelas hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, Ustazah minta semua buka mic. Mari kita baca doa belajar. Mohon buka mic. Azmah, Amelia, Akil, kita baca doa belajar buka mic Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh mula? Baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sama-sama dengan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatan wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey, hari ini kita teruskan untuk sambungan kepada tajuk panduan daripada Allah. Okey, sebelum Ustazah nak mula, Ustazah nak recall balik yang kita dah belajar semalam. Panduan daripada Allah tu apa, Akil? Akil, panduan daripada Allah tu apa? Okey, siapa nak tolong? Amelia nak tolong tak? Amelia, panduan daripada Allah tu apa? Panduan daripada Allah tu apa? Amelia? Panduan daripada Allah mula dengan K, berakhir dengan B. Apa tu? Apa dia? Azmah, jawablah Azmah. Macam tahu je. Azmah? Panduan daripada Allah tu apa? Ya? Apa? Ustazah tulis dah tu. Panduan daripada Allah tu apa? Azmah? Ialah. Panduan daripada Allah ialah? Kitab. Okey, Allah ada turunkan kitab kepada umat manusia melalui rasul-rasulnya. Okey, apakah kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah kepada manusia? Ada dekat subtopik 3. Subtopik 2. Ni dia Ni dia. Okey. Kitab apa? Responlah saya, Amelia, Akil, buka mic, respon saya. Kitab apa? Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran. Amelia ni ada ke idak ni? Amelia, kenapa tak jawab soalan? Okey, lepas tu selain kitab, Allah ada turunkan suhuf. Okey, apa beza kitab dengan suhuf? Saya dah terang dekat video sebelum ni. Apa beza kitab dengan suhuf? Kitab berbentuk buku, suhuf berbentuk helaian. Okey? Kitab buku, suhuf helaian. Dia bukan buku ataupun bukan naskah yang berjilid lah Kalau suhuf. Okey, seterusnya keistimewaan Al-Quran. Jadi hari ini kita nak masuk kepada subtopik yang kelima. Tujuan Al-Quran diturunkan. Okey, saya nak kamu tengok nota, lepas tu lengkapkan. Yang mana yang tak lengkap tu kamu rujuk daripada penerangan saya Okey. Tengok.
Okey, untuk yang ini, tujuan Al-Quran diturunkan yang pertama apa? Boleh tengok buku teks muka surat 84. Ha. Jawab. Muka surat 84 buku teks. Selak buku teks, muka surat 84. Apakah tujuan utama Al-Quran diturunkan? Ada dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin tu apa? Petunjuk bagi orang yang bertakwa ni masukkan dalam nota. Okey. Okey, tengok dalil. Tengok dalil alif lam mim, inilah kitab Al-Quran, tiada sebarang keraguan padanya. La raiba fi. Ya Allah kata tiada sebarang keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Ni dalil. So ini tujuannya petunjuk kepada orang yang bertakwa. Okey, seterusnya tujuan yang kedua. Bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya di mana? Pada surah Ar-Ra'd ayat 43. Di mana? Di sini di ayat ini. Cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dengan kamu. Mana ayat yang perkataan yang kamu lengkapkan ni? Saksi. Allah adalah saksi bahawa Muhammad itu rasulnya atau pesuruhnya. Dan juga disaksikan oleh orang yang ada pengetahuan mengenai kitabullah. Siapa orang yang ada pengetahuan mengenai kitabullah ni? Siapakah mereka? Ahli kitab. Ahli kitab, ya Allah dah beritahu awal-awal akan ada datang, macam Nabi Isa katakan. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa dah pesan dalam kitab Injil kepada pengikut baginda. Nabi Isa kata akan datang selepasku seorang Nabi yang namanya Ahmad. Okay? Jadi ahli kitab ni memang Allah sebut dalam satu ayat Quran yang lain. Allah kata ahli kitab kenal dengan Nabi Muhammad SAW melebihi mereka kenal anak mereka sendiri. Kerana bacaan, kerana kandungan dalam kitab mereka lah kitab Injil dan Taurat tu. Jadi mereka tahu, mereka kenal, mereka cam ciri-ciri yang ada pada Nabi Muhammad tu memang ciri-ciri seorang Rasul yang terakhir. Tapi mereka selalu kata kat Nabi, engkau bukanlah seorang Rasul. Mereka kata kat Nabi. Jadi Allah suruh Nabi jawab, kalau mereka kata engkau bukan Nabi, kau jawab. Cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dengan kamu. Allah suruh jawab macam tu. So Al-Quran ni memang bukti kerasulan Nabi. Okey, kemudian seterusnya mukjizat. Yang ketiga tujuan yang ketiga ialah mukjizat ni, lengkapkan dalam nota ni, mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya di mana? Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan Al-Quran ini, maksudnya apa? Reka sesuatu yang sama macam Al-Quran. Allah kata apa? Mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya walaupun mereka bantu-membantu sesama sendiri. Kerana Al-Quran bukan rekaan Rasulullah tetapi mukjizat. Okey, jadi di manakah jawapan yang perlu dilengkapkan kat sini? Yang sebanding. Ni mukjizat kepada Rasulullah sebanding dengannya dengan Al-Quran. Okey, faham sampai situ? Ada nak tanya tak? Ini tujuan Al-Quran diturunkan. Ada 3 tujuan utama. Ada nak tanya lagi? Ustazah teruskan kepada subtopik yang ke-6. Okey, subtopik yang ke-6 kita ada 2. Pertama, subtopik 6 menerangkan tentang penemuan sains dalam Al-Quran. Okey. Tapi dalam buku teks dia hanya terang 2 saja penemuan sains. Ada banyak penemuan sains dalam Al-Quran tapi untuk sukatan kamu buku teks hanya terang 2. Okey. Pertama, penemuan sains tentang proses kejadian manusia. Kemudian yang kedua, penemuan sains tentang kulit manusia. Okey. Apakah yang diterangkan oleh Al-Quran yang setara yang
telah dibuktikan oleh sains. Kamu kena faham kajian Al-Quran datang 1400 tahun lebih yang lalu. Penemuan sains pula datang dalam tahun 1800-an macam tu kan. Jadi Al-Quran datang dulu. Okey. Jadi bila Al-Quran datang dulu, ada banyak perkara yang diterangkan oleh Al-Quran telah dibuktikan ada wujud sah oleh sains, terutamanya dari segi proses kejadian manusia. Okey, tengok sini betul-betul. Untuk tajuk ini kamu mesti kenal istilah istilah proses kejadian manusia tu. Kamu kena kenal istilah dia Mesti kenal apa istilah Arab dia, apa istilah sains dia. Okey, pertama apabila nutfah. Nutfah. Apa nutfah? Sperma. Sperm apabila nutfah bergabung dengan ovum, bersenyawa, akan terjadilah seketul darah yang bergantung di atas rahim. Okey, macam mana nak bayang? Bayangkan macam hati ayam tu, hati ayam tu dia adalah bentuk ketulan darah kan? Macam itulah segumpal darah yang tergantung di dinding rahim yang dipanggil alaqah. Okey, alaqah sebab maksud alaqah ni dalam bahasa Arab bermaksud benda yang bergantung. So, memang macam tu proses kejadian manusia. Bila start bersenyawa tu dia tergantung kat dalam rahim, melekat di dinding rahim dalam keadaan tergantung dalam bentuk seketul darah, iaitu alaqah. Okey, selepas beberapa peringkat, alaqah akan bertukar menjadi mudghah. Okey, mudghah tu apa? Seketul daging. Okey, kamu kena biasakan istilah ni mudghah daging. Okey, selepas itu mudghah akan berkembang menjadi izam izam tulisan dia macam ni. Ni izam apa maksud izam? Tulang. Okey, daripada seketul daging, mudghah tadi dia jadi tulang Okey, masa tu kita sudah pun mula membentuk 40% bentuk baby kan. Okey, selepas bentuk izam akan berkembang kepada proses izam lahma. Izam lahma izam lahma ni apa? Izam tulang, lahma daging Izam tulang, lahma daging. So izam lahma bermaksud tulang yang dibalut daging. Okey. So tengok nutfah pergi kepada alaqah, kemudian bertukar merupa bentuk sebagai mudghah. Kenapa Azma Jima raise your hand? Ada nak tanya ke? Azma nak tanya ke? Azma raising hand tadi. Angkat tangan nak tanya kalau apa? Kalau takut saya tak perasan, cuba masuk dalam ruangan chatting. Okey. Kemudian menjadi tulang. Okey, selepas menjadi tulang izam, tulang itu akan dibalut dengan daging. Izam lahma. Okey. Bila izam lahma, barulah dia jadi janin yang ditiup roh. Ini pada minggu ke-13 atau 14. Sorry pada minggu 13 atau 14 kehamilan. Okey. Kalau kamu baca, perempuan mengandung semua sekali ada 40 minggu. Okey. Apabila janin ditiup roh, sebenarnya dia sudah di peringkat minggu ke-13 hingga minggu ke-14. Okey, start sinilah kandungan itu sudah ada nyawa. Okey, start minggu ke-13 dan 14 ni sudah ada nyawa, dan bila berkembang kepada minggu ke-15 hingga ke minggu 40, dia akan berkembang menjadi bayi yang sempurna dan sihat dengan izin Allah. Ada yang Allah izin tidak sihat. Ada yang Allah izin berkembang menjadi ada kecacatan Ada yang Allah izin minggu ke-35, minggu ke-32 macam tu Allah izin gugur bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi peringkat ni kamu kena hafal, okey? Nutfah sperma pergi kepada segumpal darah iaitu alaqah. Daripada alaqah pergi kepada mudghah. Apa maksud mudghah? Seketul daging. Daripada mudghah menjadi tulang, izam. Daripada tulang itu kemudian dibalut dengan daging, izam lahma.
Kemudian untuk satu jangka masa barulah merupa bentuk menjadi janin yang ditiup roh dengan izin Allah dan daripada sini janin akan berkembang satu-satu dengan tangan, dengan kaki, dengan perkembangan minda dia akan berkembang menjadi bayi. Seterusnya akan keluar dari perut ibunya pada minggu yang ke-40. Okey. Kalau nak baca lagi kalau nak bayangkan lagi kena tengok perkembangan janin dalam rahim. Boleh tengok dalam YouTube banyak boleh tunjuk macam kalau minggu ke-12 janin tu minggu ke-12 dah jadi janin yang ditiup roh ke belum? Belum Janin tu sebesar sebesar buah rambutan Macam tu tergantung dalam rahim. Minggu ke-12, minggu ke-13. Kemudian minggu ke-14 barulah ada rupa macam baby, start ada rupa macam baby yang pada buku teks muka surat 85 tu. Berkembang mengikut tumbesaran dan nutrisi yang ibu dia makan. Okey, jadi kita tengok dalil. Okey, saya besarkan sikit sebab kita nak fokus dalil saja Okey. Tengok dalil. Allah terang dalam surah Al-Mu'minun ayat 14 Boleh tengok dekat buku teks muka surat 85 Summa khalaqanan nutfah. Allah kata, kami jadikan janin itu nutfah, sperma itu alaqah, tergantung di dalam rahim, iaitu seketul daging. Fa khalaqnal alaqah mudghah, dan kami ciptakan alaqah itu mudghah. Daripada darah beku kepada seketul daging. Kemudian Allah cakap lagi, fa khalaqnal mudghah idhama lahma. Kemudian kami ciptakan mudghah itu, daging ni, mudghah ni lahma menjadi idhama menjadi tulang. Kemudian fakasauna idhama lahma. Kemudian kami balut tulang itu, fakasauna kami balut tulang itu dengan daging. Fakasauna idhama lahma. Boleh tengok dekat muka surat 85 buku teks. Okey? Summa ansha'nahu khalqan akhir. Setelah sempurna proses tadi, maka kami jadikan janin itu menjadi bentuk makhluk yang lain sifat keadaannya. Lain sifat keadaannya maksudnya apa? Berbentuk bayi. Kalau kamu baca perkembangan janin dalam kandungan, kamu akan nampak mula-mula mengerekod dulu. Lepas tu lama-lama membesar sikit macam cacing tu. Bukan nak cakap cacing lah, tapi bentuk dia, rupa dia. Kemudian berkembang lagi, kepala cacing tu makin besar. Kemudian barulah membentuk semua yang Allah cerita dalam ayat surah Al-Mu'minun yang 14 ni. Akhirnya dia jadi Summa ansha'nahu khalqan akhar. Akhirnya semua itu akan jadi bentuk lain, iaitu bentuk bayi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah, iaitu Allah yang sebaik-baik pencipta. Okey, ni Allah terang dalam surah Al-Mu'minun ayat 14. Ni Allah cerita dalam Al-Quran 1400 tahun dahulu, sedangkan sains baru temui dalam 600 ke 700 tahun dahulu. Sains cerita balik sebiji macam yang Allah cerita dalam surah Al-Mu'minun ayat 14 ni. Okey, jadi ini yang membuktikan penemuan sains memang ada terkandung dalam Al-Quran. Manusia je yang sedar lambat. Kalau mereka yakin dengan wahyu, mereka sudah tahu dari awal. Okey, kemudian penemuan sains yang kedua diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 56. Tentang kulit. Ni kulit. Menurut penemuan sains, kulit adalah medium penghantar rasa sakit. Medium penghantar rasa sakit. Jadi, terdapat satu proses bernama proses mitosis. Proses mitosis ni apa? Proses menggantikan kulit lama dengan kulit baru selepas kulit sedia ada rosak. Ini telah Allah ceritakan dalam surah An-Nisa ayat 56 melalui kisah yang terjadi kepada penghuni neraka. Yang mana Allah terang tentang sesungguhnya orang yang kufur ingkar kepada keterangan kami akan membakar mereka dalam api neraka. Setiap kali kulit mereka masak hangus, dalam ayat Allah sebut
kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka masak hangus, kami gantikan untuk mereka kulit yang baru, kulit yang lain, supaya mereka dapat merasakan azab sengsara itu. Ni Allah sebut ni, kami gantikan mereka kulit yang baru supaya mereka dapat feeling lah, dapat merasakan siksanya bakaran azab neraka tu. Maknanya apa? Tak cukup Allah bakar sekali. Allah nak bagi dia rasa sepanjang kehidupan dia di dalam neraka. Macam kita tahu kan, kehidupan di syurga dan neraka adalah kehidupan yang kekal abadi kan, untuk orang-orang kafir lah. Jadi bila Allah bakar tu, Allah tak cukup bakar sekali. Allah nak bakar banyak-banyak kali. Jadi Allah akan ganti kulit itu. Dan ini diceritakan dalam proses sains. Iaitu proses apa tadi? Proses mitosis. Okay? Dan ini terkandung dan diceritakan dalam Al-Quran. Bermaksud memang adalah, memang berlakulah proses mitosis pada kulit manusia. Jadi tak ada masalah Allah nak bakar kita sepanjang hayat kehidupan kita di neraka kalau kita tak dapat masuk syurga. Okey, itu subtopik yang ke-6. Okey, subtopik yang ke-7. Oh, dah habis masa dah. Okey, subtopik yang ke-7, hikmah beriman dengan Al-Quran. Okey, boleh baca sendirilah ya, menjaga jiwa. Awak boleh tengok dekat sini, ini adalah Okey, ini adalah isi menjaga jiwa, keturunan dan harta. Okey, ini adalah seterusnya lepas daripada kerana tu, pergi kepada huraian kerana Al-Quran perbuatan yang merosakkan. Kerana Al-Quran melarang perbuatan yang merosakkan, seperti membunuh. Kemudian meningkatkan keimanan kepada Allah dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huraian dia daripada mana? Kerana ayat-ayat Al-Quran banyak menjelaskan tentang Rasulullah sebagai pembawa rahmat ke seluruh alam. Okey, boleh tengok, boleh baca sampai hikmah yang ke-5. Apa itu hikmah? Kelebihan. Apa kelebihan yang kamu akan dapat kalau kamu beriman dengan Al-Quran? Bacalah sendiri. Okey, jadi untuk itu Ustazah tinggalkan kamu dengan melengkapkan nota yang Ustazah bagi tadi. Untuk latihan kita akan buat pada kelas akan datang. Latihan ni untuk kelas akan datang, kamu jawab dulu. Pagi tu sesi untuk review pendiri tu, kamu jawab dulu latihan ni, dan masa tutorial kita akan bincang. Okey, untuk kelas hari apa? Lepas cuti raya haji kan. Ni kelas terakhir kita minggu ni kan. So kamu ada masa seminggu untuk siapkan latihan ni. Okey, jadi kelas pertama hari Ahad lepas cuti raya haji tu, sesi 1 akan jadi reviewkan diri. Kamu jawab soalan ni sendiri, cuba cari jawapan sendiri. Kemudian untuk Google Meet kita akan buat sesi tutorial, bincangkan jawapan. Boleh Boleh tak? Boleh tak kelas? Saya nak respon langsung orang. Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, itu saja untuk hari ini. Saya nak tamatkan di sini sebab kita dah 9:30. Ada apa-apa nak tanya? Cuba bagi tahu apa yang kamu dapat hari ni? Benda baru yang kamu dapat hari ni? Apa-apa saja? Contohnya, saya baru tahu ada proses mitosis tu Ustazah, contoh kan. Tu benda baru yang kamu tahulah. Ada tak benda baru yang kamu dapat hari ni yang kamu nak share dengan Ustazah? Jawablah. Dia kot Ustazah. Ha? Tak ada kot Ustazah. Tak ada. Okeylah, tak ada benda baru semua dah tahu Semua dah tahulah, tak ada benda baru lah hari ni. So, semua dah faham Akil? Okeylah.
Jadi kita tamatkan di sini. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey kelas, boleh leave the meeting. Terima kasih banyak sebab hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.